Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Welcome once again to another episode on the Luhur's podcast with me Bilal and me Ahyat. And as usual, we will discuss and talk about anything related to Islamic knowledge and its students. Yep. And as usual, we will recap some of our discussion on previous episodes. Tapi sebelum itu mungkin Kita ni cakap Melayu lah. Tapi sebelum itu mungkin terpaksa buat penjelasan sikit kali. Ya. Bagi sesiapa yang mengikuti perkembangan rakaman podcast ni Ya. dari akaun pribadi kami masing-masing. Okay. Mungkin terpaksa dibagi clarification lah. Ya. Kisah asalnya sepatutnya episod 4 sudah Yes. Sudah record awal Kita kan? ni ada guest Johan. Ya, artinya sudah diupdate arah status masing-masing dan lain-lain. Orang untuk anticipate Ada guest lah. ada guest lah. Tapi Itulah. Kita ni hanya mampu merancang. tapi yang menentukan Allah Ta'ala. Ada masalah in terms of production wise. Arah kami punya rakaman awal tu. Ya. Jadi ini merupakan rakaman gantian for episod 4. Yes. Mudah-mudahan rakaman kalian ni mantap. Yep. So Ayat, macam biasalah kita ni recap lah sikit. Episod 3 sebelum ni kita ni cakap pasal something about Islamic methodology, something about Islamic epistemology juga, kaitan antara akal dengan ataupun the role of logic itu dalam Islam. Yes. Mana artinya, dan ada kita dibincangkan juga a bit pasal beberapa narratives, beberapa stigma, beberapa conception on logic akal ni dalam agama, dan cumana akal itu dipandang sebenarnya dalam kita ni punya Islamic knowledge tradition lah. Satu. Atau yang ku ingat yang kita dibincangkan dalam episod 3 lah. Ya. Episod sebelum ni. Dan kita ni juga cakap macam sayings lah, kira-kira yang biasa berlegar lah di kalangan masyarakat kita ni, dan di kalangan student juga, tentang akal tu, ataupun quotes yang meremehkan akal lah. Macam kalau agama ni berdasarkan akal, so orang yang berakal saja yang beragama, ataupun orang yang akalnya tinggi sajalah, orang-orang pandai saja, macam itu. Dan itu kita ni sudah bagi pencerahan, dan diharap para pendengar kita ni indah lagi ada kesalahfahaman akan kedudukan akal di dalam agama kita ni. Terus. And okay, tadi shout out to kita ni malam ni pasal recording last minute untuk ganti. So kita ni bagi penghargaan yang tinggi lah kepada di mana kita recording ni. Kita ni bagi penghargaan kepada The Learners Bar Club yang telah menyediakan tempat untuk kita ni recording pada malam ni. Yes, and alhamdulillah di The Learners Bar ni ada space lah untuk kita ni. Jadi sesiapa yang mencari tempat cafe untuk belajar or discussion kah, ditemani dengan kopi, ditemani dengan makanan-makanan tertentu. So the Learners Bar will be a good place lah for you to try it. Okay. Jadi kan berbayar tu. Kalau akan berbayar, silakan. Okay. So malam ni, bukan malam ni, episod ni kita ni akan cakap pasal apa? Okay. Seingatku ujung episod 2 kita ni ada touch on priorities and for a student. Aku dah cakap something yang kalau bertambung di antara majlis ilmu, contohnya majlis ilmu fikih, majlis ilmu tauhid misalnya, yang mengajar ilmu lah, clash sama majlis ceramah, tausiah apa tu. So mana yang ambil priority kan? And kita ni cakap yang ambil priority di sana ialah majlis ilmu. Terutama bagi student lah, maksudnya sini kan. Dia konteksnya sebagai student. Contoh. Memang sebab student ni punya tujuannya ialah ilmu. Of course lah, majlis ilmu sentiasa di hadapan lah daripada majlis-majlis lain. Walaupun kita ni tahu
kesemuanya bermanfaat, Ya. ada faedah yang didapati, tapi balik semula kepada objektif lah. Dan objektif utama dan tujuan utama seorang student iaitu untuk belajar ataupun menghasilkan ilmu. So of course mana-mana majlis ilmu dikedepankan daripada majlis-majlis lain walaupun bermanfaat juga. Okay. So soalannya kalian ni is kita ni sudah mengkedepankan majlis ilmu. So di dalam majlis ilmu ni ia ada macam-macam lagi subjeknya. Ya. Ada fikih, ada tauhid, ada tafsir, ada hadis, ada faraid dan lain-lain. So sebenarnya di antara majlis-majlis yang banyak ni kan, yang mana lagi kita ni patut kedepankan dari in terms of ilmu atau jenis-jenis ilmu itulah sendiri kan. Artinya bagi seorang student kali, mungkin antara persoalan yang timbul bila mana orang tu start sudah belajar dan menghadiri majlis ilmu ialah where to start lah kan. Artinya bila mana ia melihat banyak majlis-majlis ilmu dengan kitab-kitab yang berlainan dan bidang-bidang yang berlainan, contohnya dengan guru-guru yang berlainan, indah mustahil akan timbul soalan ni. Mana patut ku agak, mana patut ku agak dulu, dan mana patut ku fokuskan dulu lah for the time being. Dan ni aku rasa satu soalan yang normal lah. Hatta kita ni pun dulu ada mengalami ataupun mendapat soalan ni lah dulu dalam otak kita ni bila mana kita ni start belajar tu. Terutama kalau ada guidance kan. So mungkin tadi dapat bagi kali dulu ilmu itu terbagi kepada fardu ain dengan fardu kifayah ataupun ilmu agama lah. Ada dua, fardu ain dengan fardu kifayah kan tak. Artinya ini pembagian yang dibahagikan oleh fuqaha kita ni lah. Ilmu tu ataupun ilmu agama secara umumnya, walaupun kesemuanya ilmu agama, tapi hatta ilmu agama tu terbahagi juga dari segi hukum arah kepada dua, fardu ain dengan fardu kifayah kan tak. Which is balik semula ke definisi fardu ain, ilmu yang dituntut untuk dihasilkan satu persatu ataupun oleh setiap yang mukallaf. Satu. Fardu kifayah, ilmu yang dituntut untuk dihasilkan oleh sejumlah ataupun sebahagian yang mencukupi daripada mukallaf pada satu-satu tempat ataupun satu-satu masyarakat. Jadi oleh sebab fardu ain dan fardu kifayah, maka sudah tentulah jelas bahawa kalau tadi alum menghasilkan ilmu fardu ain dulu, lepas tu baru fardu kifayah. Artinya orang secara umumnya dululah, kita ambil secara umumnya fardu ain dululah baru fardu kifayah, sebab fardu ain akan dipersoalkan satu persatu setiap manusia ataupun mukallaf, setiap seorang yang mukallaf di akhirat nanti akan dipersoalkan. Adakah kita telah mengetahui? Mukallaf artinya yang menanggung dosanya sendiri, yakni yang telah berakal, baligh dan sampai dakwah kepadanya secara ringkasnya. Jadi itu yang dulu didahulukan lah. Artinya bagi siapa yang orang kan jangan tahkan belajar lah, hatta orang yang kan mendekati agama, orang yang kannya aku mau kembali kepada agama contohnya, ataupun kembali kepada Allah Ta'ala, jangan dulu ia akan belajar, confirm ia mesti mula daripada fardu ain dulu. Itu prioritinya lah yang sepatutnya. Jadi kalau macam ada orang tertanya-tanya, aku ni kan mau belajar pasal Islam maknanya, tapi belajar apa aku bisa memang mula daripada ilmu fardu ain dulu, yang mana tu akan bawa kepada soalan seterusnya kan tak, apa saja ilmu fardu ain ni. Satu. So ilmu fardu ain ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tiga perkara. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan akidah yang asas, kepercayaan dan keimanan yang sepatutnya ada dimiliki oleh semua umat Islam atau yang asas lah maksudnya. Artinya dari segi kewujudan Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, artinya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tersuci daripada segala sifat-sifat kekurangan, artinya berkaitan Nabi-Nabi, apa sifat yang perlu ada arah para Nabi, contohnya apa sifat-sifat wajibnya, dan apa sahaja perkara-perkara yang perlu dipercayai daripada hari akhirat, syurga, neraka, jin, malaikat dan lain-lain. Artinya itu perlu dihasilkan dulu oleh seorang yang mukallaf, seorang muslim yang mukallaf, sebab itu termasuk daripada fardu ain. Dan kita ni dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menghasilkan pengetahuan kan dalam Quran Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah, fa'lam artinya ada perintah untuk mengetahui. Dan dalam konteks tauhid, akidah dalam Islam, dalam agama Islam,
tahu makanan. Mentang-mentang lara dan nasbar. Tahu ataupun ilmu pengetahuan itu ialah kita ni menghasilkan pengetahuan yang yakin menerusi dalil. So akidah yang asas itu perlu dihasilkan oleh seorang muslim atau yang mukallaf atau beserta dalilnya sekali. Dia keyakinan yang berdasarkan kepada dalil. Dalil di sini bukan dalil seperti yang biasa kali difahami oleh pendengar kita ni, macam dalil Quran, dalil sunnah. Boleh jadi dalil Quran sunnah tu, kalau dalil Quran sunnah tu mencukupi untuk orang tu lah. So ia akhirnya bergantung lagi kepada keadaan seseorang tu. Sebab ia punya poinnya ialah dalil apa yang boleh menyampaikan orang tu kepada keyakinan 100% tu kan, yang dituntut tu. Mungkin boleh jadi dalil Quran tu mencukupi untuk orang tu mencapai 100% dalam akidah. Mungkin mencukupi macam yang dibuat oleh Imam Ibn Juzai dalam kitabnya An-Nurul Mubin. Ia menerangkan akidah tu solid berdasarkan kepada dalil akal, dalil Quran sahaja. Dalil Quran sahaja. Tapi kalau tidak mencukupi, contohnya orang tu macam pintar kali sedikit, kajapnya Quran ni macam aku tahu ya benar, and then seterusnya, maka perlulah kepada dalil yang lebih mendasar daripada tu. Itu dalil akal, macam yang tadi bercerita arah episod 3. Dan atau kita ni indah mau ulang lagi lah. Kalau mau dengar sendiri. So atau yang jenis ilmu ifradu ain yang pertama, akidah yang asas, dan orang tu menghasilkan dalil secara umum lah. Dia semestinya perlu mahir menjawab contohnya segala syubhat atau kekeliruan akidah ni. Dia semestinya perlu mahir ataupun pandai menerangkan dalil itu. Mencukupi saja ia menghasilkan suatu dalil, suatu bukti dalam dirinya sendiri, at least untuk dirinya sendiri. Untuk ia mencapai keyakinan itu sahaja. Artinya yang penting orang itu dalam bab akidah dan keimanan ini, ia telah mencapai keyakinan dalam dirinya sendiri berdasarkan kepada suatu dalil, walaupun mungkin ia tidak dapat menjelaskan dalil itu, dan walaupun mungkin ia tidak dapat menjawab segala kekeliruan yang berlaku di sekelilingnya lah. Yang penting ia tahu yang itu sudah mencapai keyakinan dengan dalilnya. Walaupun dalilnya itu ditanya barangkali apa dalilnya ni, dia bilang aku pandai menjelaskan, dia bilang aku pandai menerangkan, tapi ia tahu dalam dirinya bahawa ada dalil itu. Alright. So itu yang pertama kan, akidah. Kemudian yang kedua, dari segi hukum hakam berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib, macam sembahyang, of course, zakat, puasa bulan Ramadan lah maksudnya. Dan bagi siapa yang mampu, haji. Artinya hukum hakam asas berkaitan dengan ibadah-ibadah yang asas ni, yang menjadi asas kepada ibadah kita ni. Maksudnya artinya sah batal ibadah kita ni itu bergantung arah hukum hakam ni. Wajib lah, sebab kita ni kan mau memastikan ibadah kita ni yang diwajibkan Allah Ta'ala itu sah di sisi Allah Ta'ala juga. Macam sembahyang lah, kita ni tahu yang kita ni diwajibkan sembahyang kan. Maka oleh sebab untuk sah sembahyang itu kita ni diwajibkan untuk suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan suci daripada najis. Mau tidak mau terpaksa kita ni belajar wudu, mandi wajib, dan cara menghilangkan najis, jenis-jenis najis dan lain-lain itu, semata-mata untuk kita ni tahu macam mana sembahyang yang sah tu. And then tadi belajar hukum hakam solat lagi contohnya, untuk memastikan sembahyang tadi itu sah di sisi Allah Ta'ala. Dan cuma tu yang lain lah tadi, macam yang disebut macam zakat. Artinya zakat antara kewajipan yang asas juga, waqimus solah wa atuz zakah, dan malah malar diiringkan disebut bersama-sama solat dan zakat ni. So mesti tadi tahu macam kalau zakat ni macam mana, bila masanya kita ni berzakat, adakah zakat fitrah saja? Kan ada jenis zakat harta dan zakat fitrah kan tu. So itu antara kewajipan Allah Ta'ala kita ni, dan kita ni mesti tahu artinya berapa kadarnya, bila kita ni wajib, arah siapa kita ni membayar, dan lain-lain. Itu penting sebab itu sebahagian daripada kewajipan Allah Ta'ala kita ni lah yang asas. Dan cuma 7 puasa contohnya kan, kalau bagi orang yang sudah sampai kepada bulan Ramadan, dan dia wajib berpuasa, dan dia perlu tahulah hukum hakam berkaitan puasa tu, dan yang membatalkan misalnya. Lurus. Sebab tadi mau ibadah kita itu benar-benar sah di sisi Allah Ta'ala, bukan hantam kromo lah orang. Kromo. Hantam kromo. Artinya apa tu,
ilmu yang berkaitan dengan ibadah sahaja. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib lah bagi orang itu. Ataupun ini secara asasnya lah. Tapi macam contohnya haji kan, ia wajib bagi yang mampu untuk. Artinya sudah ia mampu baru ada datang wajib itu kepadanya. Baru tak ada timbul hukum wajib belajar itu. Sebab untuk memastikan bahawa hajinya itu yang dibuatnya itu sah. Contoh. Dan ini secara umumnya lah. Secara umumnya ataupun orang secara asalnya cuma ni. Kan tetapi contohlah. Orang itu kan bekerja dalam perniagaan contohnya. Berniaga. Ya. Dan dalam masa itu ataupun dalam situasi ini wajib tujuan ia untuk belajar yang berkaitan dengan perniagaan, muamalat lah. Sekurang-kurang ia tahu bahawa perniagaan yang ia ceburi itu perniagaan yang halal dan sah. Okey. So cuma tu juga kali untuk orang yang akan kahwin. Nah, contohnya bila ia akan kahwin, so ia wajib tiarahnya belajar yang berkaitan dengan perkahwinan lah. Perkahwinan dan malah talak juga. Talak juga kan, untuk menjaga dirinya dan mengetahui bahawa ia terjatuh ke dalam talak itu tanpa sengaja. Contoh. Okey. Ya, kita ni kalau cakap pasal kahwin, ya syok sikit. Ia macam ada semangat tambahan lah sikit lah. Jiwa muda. So kita ni sudah cakap pasal akidah dan ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib dan dalam situasi tertentu ada situasi tertentu ia apabila diperlukan ada cukup syaratnya misalnya baru ia diwajibkan. Macam nikah tadi dan perniagaan contohnya ataupun makanan contohnya dan lain-lain. So ada keindah lagi? Ya, yang terakhir ialah ilmu tasawuf kan gelar, ilmu tazkiyah, penyucian hati lah basically. Sebab di antara tuntutan Allah Ta'ala kita ni ialah untuk mensucikan diri kita ni daripada maksiat batin. Macam tadi perintah yang berbentuk zahir kan, perintah yang berbentuk perbuatan zahir, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu semua perbuatan zahir. Ada tuntutan Allah Ta'ala kewajipannya tu yang berbentuk batin. Artinya berbentuk batin ni maksudnya Allah Ta'ala melarang kita ni daripada sifat-sifat tertentu. Contohnya macam takabur, contohnya macam riya, menunjuk-nunjuk, contohnya macam sombong, takabur, sombong. So ada satu ilmu yang telah disusun oleh ulama kita ni yang mengkhaskan untuk membersihkan diri kita ni daripada maksiat-maksiat batin ni. Itu takabur, itu riya, hasad dan sebagainya lah. Dan ia mengajar juga ataupun kita ni belajar dalam ilmu tasawuf mengenai sifat-sifat yang wajib ada arah seorang muslim itu. Dia macam Allah Ta'ala merintahkan dalam Quran untuk bersifat dengan sifat sabar, dengan sifat syukur, dengan sifat redha, dengan sifat tawakal. Semua tu termasuk daripada perintah Allah Ta'ala kita ni kan. So wajib untuk terima menghasilkannya. Dan wajib untuk menghasilkannya perlu kita ni tahu. Dia tahu macam apa sebenarnya tawakal ni, contohnya apa redha ni. Sebenarnya kita ni kan menghasilkan sesuatu yang tadi dia tahu kan. Apa sebenarnya sabar, apa sebenarnya syukur. So basically tasawuf tu dalamnya ada dua lah kalau akan diringkaskan. Satu, dalam tasawuf itu ialah ilmu membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela, maksiat batin, macam takabur, macam hasad, macam riya dan lain-lain. Dan lagi satu bahagian selepas itu ialah mengetahui apa ciri-ciri ataupun kefahaman yang tepat mengenai akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat yang dituntut itu, macam sabar, syukur, redha, tawakal dan lain-lain itu untuk kita menghasilkannya. So itu ialah ilmu tasawuf. Dan ini ialah secara umumnya 3 jenis ilmu yang wajib. Yang pertama ialah akidah, yang kedua ialah fikih, yang ketiga ialah tasawuf. Ini ilmu fardu ain. Dan maksud fardu ain ini macam yang kita tadi, semua orang mukallaf dituntut, bukan ustaz-ustaz saja, bukan ustazah-ustazah saja, bukan orang sekolah Arab saja, bukan orang penuntut ilmu saja, tapi semua orang yang bergelar orang Islam yang mukallaf. Okey. Dan semua akan ditanya di akhirat lah mengenai ini kan. Okey. Kemudian kita ni ada set yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah. Itu yang diwajibkan kepada sekelompok ataupun satu bilangan yang mencukupi. Dan kalau indah terlaksana maka akan berdosa arah semua menanggung dalam masyarakat itu. Atau ada spesifik ilmu kah? Basically semua ilmu agama yang indah tadi sebut tadi lah.
Artinya hatta macam akidah fikih tasawuf kan tadi. Kan kita ni sebut tadi yang fardu ain itu dalam akidah ialah yang basic dan yang mengandungi dalil yang asas, sekadar untuk menghasilkan keyakinan dalam diri orang itu. Fikih pun kita ni ibadah, hukum hakam berkaitan ibadah yang asas. Apa lagi tadi, tasawuf pun sekurang-kurang dapat membersihkan hati orang itu daripada segala sifat-sifat tercela dan agar ia bersifat dengan segala sifat yang terpuji kan. Akan tetapi ada kadar dalam ilmu tiga buting itu yang bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Contoh dalam akidah, kadar fardu kifayah itu ialah yang lebih mendalam daripada tadi, iaitu bila mana orang itu mampu untuk satu menjelaskan menjelaskan dalil itu arah orang lain, artinya untuk mensabitkan ataupun menyatakan kebenaran akidah Islam itu, dan ia mampu untuk menjawab kekeliruan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam itu daripada firqah ataupun aliran-aliran yang bertentangan akidah dengan akidah Islam. Itu sudah masuk ke fardu kifayah. Artinya adakah semua orang dituntut untuk mengetahui itu? Adakah semua orang dituntut untuk menghasilkan pengetahuan yang membolehkan ia untuk menerangkan akidah orang lain, dan membolehkan ia untuk menerangkan dalil orang lain, dan membolehkan ia untuk menjawab segala kemusykilan dan kekeliruan akidah? Tidak. Hanya diperlukan beberapa jumlah orang yang tertentu sahaja untuk mendalami akidah, sehingga ke tahap itu sekadar mencukupi untuk menolak dan menjawab segala kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat. Artinya sama macam fikih, artinya ada bahagian-bahagian yang indah fardu ain lah tapi fardu kifayah, macam hukum berkaitan jenayah contohnya, hukum berkaitan qada, artinya due process dalam hukum hakam jenayah tu, muamalat sendirilah. Artinya dah semua muamalat je orang tu berkecimpung dalamnya. Mungkin macam contoh tadi, orang tu hanya terlibat dalam jual beli sahaja. So yang fardu ain arahnya jual beli, tapi cuma dengan sahaja, tapi macam dengan muamalat yang lain. Maka muamalat yang lain tu menjadi fardu kifayah bagi orang yang indah berkecimpung dalamnya lah. Contoh. Dan lain-lain lah. Artinya hatta macam hukum hakam jihad bagi situasi yang dia perlu berjihad. So meaning to say, ilmu fardu kifayah ni ia tanggungjawab yang digalas oleh para ulama kita ni. Artinya satu golongan yang tertentu lah yang menghabiskan hidupnya tu untuk mempelajari dan mengkaji ilmu ni, dan melihat daripada definisi konsep fardu kifayah itu sendiri. Kita ni tahu kalau tak indah cukup ulama di kalangan kita ni atau dengan kadar yang sepatutnya mencukupi atau indah kita ni mencapai, maka kita ni akan dipertanggungjawabkan lah. Dan selagi mana indah ada ulama tu yang untuk menggalas fardu kifayah ni, kita ni akan berdosa. Lurus. Artinya in the way, benar pula yang kita ni fardu kifayah tu tugas bagi sejumlah orang yang tertentu saja dalam masyarakat tu. Tapi kan melihat dari segi kalau dia jumlah fardu kifayah tu indah terhasil, ia akan efek satu masyarakat. Dan artinya masyarakat itu secara indirectly bertanggungjawab untuk menyediakan situasi yang kondusif ataupun keadaan yang kondusif untuk melahirkan ulama tu. Sebab in the end durang hanya akan terlepas daripada dosa tu kalau fardu kifayah tu sudah terlepas. So tadi boleh lihat dari segi sana lah. Artinya macam mungkin kita ni mengatakan, contohnya mata ada yang mendengar ni bukan ia bukan daripada golongan penuntut ilmu contohnya lah. Contohnya aku biasa saja. Contohnya aku bukan yang akan belajar agama di bandar-bandar lah. Mungkin yang akan cakap artinya fardu kifayah, ilmu fardu kifayah ni bukan ada orangnya sudah, bukan kerjaku. Tapi lurus juga, tapi jangan lupa juga bahawa walaupun bukan kerajanya untuk belajar, tapi sekurang-kurangnya ia masih bertanggungjawab untuk memastikan yang adakah ada situasi yang kondusif untuk menghasilkan ataupun melahirkan ulama yang memegang ataupun orang menanggung fardu kifayah ni supaya kita ni semua terlepas daripada dosa ke indah. Mesti ada orang indirectly ada tanggungjawab tu lah. Sebab in the end yang berdosa tu semua orang kan. Jadi semua orang patut berganding bahu dan berinisiatif lah. Macam diorang patut ambil tahu lah. Jap, sudah kinda terhasil fardu kifayah mun balum macam mana ni? Sekarang berdosa juga kita ni semua tu. Satu. Artinya mesti ada mindset macam tu lah. Ia ada orang masih rasa tanggungjawab lah.
kepada fardu kifayah tu. Masya Allah. Pasal biasanya perbincangan fardu kifayah ni orang akan melihat dari sudut pandang dari satu side saja, dari satu sisi saja, dari sisi orang yang belajar agama saja. Artinya kalau ia indah mencapai, so ia sepatutnya ia yang menanggung kita ni ya, orang awam. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab lah, lepaskan macam tu. Tapi rupanya di sebalik itu orang awam ataupun masyarakat biasalah yang bukan berkecimpung dalam bidang agama, yang orang ada capacity untuk mendalami atau kan, untuk memikul tanggungjawab fardu kifayah itu. Sebenarnya ada juga tanggungjawab yang besar di dalam melahirkan para ulama ni lah. Di antaranya ialah memudahkan urusan diorang lah sekurang-kurangnya. Atau yang paling kurang dapat dibuat lah, memudahkan urusan orang belajar agama. Yes. Artinya biar itu diorang belajar agama. Artinya perlu ada keperluan juga di kalangan masyarakat untuk memahami akan kepentingan pelajaran agama tu. Sebenarnya kan? Sebenarnya. Sebab itu tu aku rasa awareness satu lah perlu dihidupkan lah semula bahawa orang belajar agama ni sebenarnya diorang memegang amanah fardu kifayah tu untuk yang lain. Diorang mengorbankan hidup diorang dan masa muda dan masa bisnis diorang tu untuk belajar ilmu agama yang fardu kifayah tu demi untuk yang lainnya terlepas daripada dosa. Seorang yang lain ni macam yang kita tadi mestilah ada menolong, at least support, membagi sokongan moral kah dan lain-lain. Masya Allah. Pasal di antara yang berlegar di kalangan masyarakat kita ni ialah terutama pada zaman ni lah, canggih ni, dengan pergerakan orang, kemajuan. Lepas tu ada ekonomi dia segala development tu kan. So kita ni lebih memandang akan kepentingan beberapa area ataupun bidang yang dapat menjana keuntungan saja. Contohnya jadi doktor, jadi engineer, jadi ahli ekonomi, contoh ahli ekonomi, businessman ke mana saja. Tapi pada akhirnya yang memikul tanggungjawab ataupun yang memikul peranan yang besar dalam melepaskan masyarakat kita ni daripada dosa keseluruhannya dibagi dosa disebabkan indah memenuhi fardu kifayah itu ialah para ulama. Kan? Lurus. Artinya ni kalau kita ni lihat, kalau kita ni memandang ke sudut pandang akhirat lah, confirm kan? Dia dosa pahala, confirm ia berkaitan akhirat lah. Dia pulang nampak benda tu. Artinya adakah ia akan efek directly lah, kita ni at least kita ni mengatakan adakah ia akan efek directly kepada pembangunan material. Dia nampak lah kan benda tu. Macam di Europe ni juga ada orang belajar agama tapi maju je diorang kan. Kita ni memang, tapi ni lebih kepada sudut pandang akhirat tu. Tadi melihat kepada dosa pahala tu kan. Satu. Tapi juga selain daripada tu, sebenarnya dari sudut pandang duniawi pun masih juga ada kepentingan, terutama sekali dalam menjawab syubhat-syubhat lah, kekeliruan dan keperluan masyarakat. Apabila contohnya berlaku permasalahan ke apa di dalam sebuah, jangan terbesar lah, di dalam keluarga ke, di dalam kampung ke saja. Kalau sudah ada orang yang orang pemandai untuk menjawab persoalan itu, arah siapa ditujukan, kan? Maka kekeliruan itu ia akan sentiasa berlegar lah macam itu, dan akan timbul orang yang bijak pandai, kononnya bijak pandai, yang membagi jawapan yang indah tentu, bahkan lebih merosakkan keadaan dan menyesatkan masyarakat lah. Golongan dalam hadis disebut Ruwaibidah atau kan, dia yang diminta fatwa, diorang ada berkeahlian dalam itu, tapi diorang bagi fatwa dan diorang sesat lagi menyesatkan. Yang mana tu satu perkara yang sepatutnya kita ni awasi lah. Jadi balik semula kepada poin tadi tu, artinya sama-sama kita ni lah berinisiatif, daripada kalangan student sadar diri lah, mesti rajin belajar dan mendatangi majlis ilmu dan lebih giat lagi. Dan dari kalangan masyarakat contohnya, diorang lebih giat dalam membagi sokongan, lebih giat dalam membagi ruang dan kelapangan bagi student ini untuk menyerlah.
Contoh untuk belajar dan untuk buat kerja diorang lah. Basically kan. Artinya aku ingat masih satu cerita diceritakan oleh salah seorang guru dulu, Syekh Amjad. Ia ceritanya dulu dia belajar di Syria. Di antara adat penduduk Syria tu pada ketika tu ialah diorang memuliakan penuntut ilmu ni. Dan dia cerita berapa kali ia naik bas, bila mana diorang tahu ia penuntut ilmu, kena bayarkan, kena bagi tempat duduk. Dan macamnya dimuliakan. Malahnya ia ceritakan ada satu masa tu orang tetua tu, ia kan orang tetua kan, dia duduk sekali berdiri, disuruhnya penuntut ilmu yang muda ni duduk. Diorang of course galak lah, tapi dia mesti ku buat macam ni sebab kamu yang memegang kewajipan kami. Masya Allah. So ya tu kesedaran tu mesti ada di semua peringkat lah. Peringkat student tu sendiri dan peringkat masyarakat juga. So sebarluaskanlah awareness ni. Ya, kita ni melihat keadaan zaman kita ni masa ni lah, yang lebih memandang kepada material dan yang sebangsa dengan itu lah. Kan? Okay. So kau cakap tadi pasal bagi speciality, kan? The speciality, tapi sekurangnya support lah, bagi support lah. Artinya seperti mana kita support anak-anak kita ni dan orang muda kita ni untuk menceburi bidang engineering, medik, dan macam mana kita ni memuliakan mis diorang dan membanggakan mis diorang. Sekurang-kurangnya kita ni melakukan benda yang sama untuk pelajar-pelajar agama ni. Macam tu. Artinya jangan kita ni memandang orang yang belajar agama ni sebagai second class bah. Artinya seolah-olah macam ia bukan belajar medik, ia bukan belajar engineer, so ia ni second class. Kita ni tidak, malah sepatutnya diletakkan sekurang-kurangnya walaupun mungkin bukan paling tinggi, tapi sekurang-kurangnya diletakkan dalam kategori yang sama. Macam tu. Itu tu dengan keadaan masa ni kan, orang melihat yang belajar agama tu macam cincai-cincai saja. Macam lastnya ia belajar jauh-jauhnya jadi imam juganya. Aku pun pandai jadi imam. Cuba suruh jadi imam. Macam personal tu. Okay. Tapi juga berbaliklah juga kepada apabila dibagi ruang, dibagi peluang kan untuk para student ni belajar, dan apabila ia sudah mencapai lah belajar atau habis sudah belajar apa, so apa patut dibuatnya? Of course, satu jelaslah mestilah ia ajarkan balik dan berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang paling asas, ajarkan balik atau of course paling asas. Tapi lagi sekali kita ni ilmu-ilmu fardu kifayah ni, artinya selain daripada yang tadi kita sebut macam tafsir kata, hadis kata, usul fikih kata, dan lain-lain ilmu lah yang bukan berkaitan dengan fardu ain, maksudnya artinya yang beyond fardu ain, kan ia digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah umat ataupun masalah-masalah masyarakat yang berlainan di kalangan masyarakat. So perlu bagi student itu untuk menyedari perkara itu. Artinya ia belajar itu bukan semata-mata for the sake of belajar itu sendiri, tapi supaya nanti ia dapat berkhidmat semula kepada masyarakat ataupun menjadi servant kepada masyarakat itu dalam urusan durang berkaitan dengan agama ni dan bidang durang itu. Macam tu. Mau indah mau lah, sebab bila mana sudah gain knowledge itu, ia otomatis jadi amanah hati kan. Dan nanti di akhirat akan tanyakan apa kau buat dengan knowledge itu. So mau indah mau artinya mesti juga ia give back kepada masyarakat itu. Macam tu. And ini satu satu tembakan. Tembakan kepada diri kita ni lah. Yang pertama sekali ada diri kita ni dan kepada kawan-kawan kita ni yang bersama-sama di dalam jalan menuntut ilmu agama ni, iaitu kita ni memikul amanah tu untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat kita ni. Tapi yang berlaku masa ni barangkali ada macamnya indah ku pandai mengajar ni. Aku kalau bercakap depan orang ni malu ke. Tapi belajar sudah jauh, masyarakat pun sudah membagi ruang, dan mungkin ada yang sudah sponsor. Tahu-tahu sudah balik belajar, suruh ajar
Indah pandai mengajar. Ataupun yang diajar itu ialah perkara-perkara yang indah sepatutnya pulang. Disuruh mengajar ilmu, misalnya ajar fikih, ajar tauhid. Tapi yang diajarnya ialah wasiat. Okey. Wasiat macam ceramah lah, nasihat, itu pulang. Sekadar itu. Itu adakah itu memenuhi sebenarnya fardu kifayah itu sendiri? Ya. Dan adakah ia menyelesaikan amanah itu? Persoalannya ada dua kan tu. Satu golongan yang refrain daripada keluar kepada masyarakat langsung, malutian daripada secara cakap mutlak. lah apa. Dan satu lagi golongan yang ya alhamdulillah keluar kepada masyarakat, tapi ada problem in terms of ia punya isi penyampaian itu kan, artinya dari segi apa yang ia choose untuk sampaikan dalam masyarakat itu. So yang pertama tu itu yang kita ni kan, bagi golongan yang pertama, mau indah mau, artinya mau indah mau ni maksudnya kau mau kah, kau indah mau kah, demi sejak kau sudah berada atas jalan ini dan Allah Ta'ala sudah pilih berada di atas jalan ini dan dikurniakannya segala macam nikmat dari segi ilmu pengetahuan dan at least peluang lah untuk ilmu tu, maka mau indah mau terpaksa mesti jauh dipajal dan dipajal dan diusahakan lah benda tu. Artinya ia cuma ni saja sebenarnya. Adakah alasan-alasan itu alasan yang valid kalau ditanya di akhirat nanti atau saja? Masya Allah. Awak kira idean cuma tu saja kan? Artinya kita ni mungkin boleh beralasan di dunia ni kan, macamnya nak pandai bercakap, nak pandai ni. Tapi cuba macam letakkan dirinya ataupun diri kita ni lah di akhirat nanti kan, dan ditanya dengan soalan yang sama. Cuba jawab macam tu. Tersurung ke indah? Adakah atau jawapan yang valid rasanya depan Allah Ta'ala untuk melepaskan dirinya ke indah atau pulang saja sebenarnya? Kalau bagi yang cuma ni lah, artinya mau ini apa saja ya orang pikirkan benar-benar lah benda ni. Ia bukan benda yang main-main ataupun remeh. Itulah bagiku perlu hadirkan keagungan dan kebesaran ilmu agama ni. Ia bukan perkara main-main yang orang sadang-sadang tadi dapat biar tiap. Ini tu ia benda yang serius dan besar benda ni. Benda yang perlu diambil perhatian lah. So akhirnya Fikir-fikir terbalik sebelum bagi alasan-alasan macam tu. Adakah alasan itu orang valid ke indah nanti di akhirat? Itu pulang saja. Bahkan sebenarnya ada bermacam cara kan untuk menyampaikan itu. Lurus. So indah pandai bercakap, mungkin dengan penulisan mungkin, membuat video mungkin, bermacam-macam cara lah. Dengan adanya kemudahan masa ni, teknologi apa ni. Banyak sebenarnya cara untuk orang tu berkhidmat balik dan give back knowledge-nya kepada masyarakat. Dan kalaupun contohnya alasannya, tapi aku knowledge ku dah banyak, belajar, improve, itu saja sebenarnya. Kira bila mana ia sudah dipandang sebagai orang agama dalam masyarakat, dia mau indah mau juga, sebab orang kan pada backgroundnya kan. Ia belajar di mana, bukan melihat kepada ia pandai apa tu, kira banyak ilmunya ke ilmunya. Itu bukan benda yang orang terpampang di muanya. Indah. Memang pun di-expect kalau ia balik daripada sekian negara kan, ataupun sekian universiti contohnya orangnya, memang pun di-expect ia akan tahu agama tu. Dan ia akan jadi tempat rujuk masyarakat. So orang tanpa melihat bidang lah juga sebenarnya. So itu tu bila mana ia sadar diri, tapi aku ada ilmu, belajar. Induku pandai fikih misalnya. Belajar. Selaku bidang bahasa. Belajar contohnya. Dada orang cara lain lah. Mau indah mau macam tu. Maritah. Ibarat macam tu lah. Apa yang tadi lakukan di sini macam maritah lah. Artinya kita ni kekurangan masa ni. Dalam semua bidang. So kita ni perlu sebanyak-banyaknya orang untuk memikul dan membawa bebanan ni bersamaan. Artinya bagi siapa yang dah berkemahiran, baginya lah, yang aku dah berkemahiran, aku kurang lag bla bla bla, tahu sudah, artinya sadar benda tu, dan yang perlu dibuat ialah improve. Tiada orang yang ia rasa indah lag dan macam mana ni, cuma lakukan improve dalam ilmu ni, bahagian ni, tajuk ni dan lain-lain. Artinya sadar diri bagus, which is ia sadar bahawa dia ni kekurangan, tapi perlu improve. Apa yang ia perlu improve lepas satu? Yang kalau orang yang sekadar bercukup-cukup dengan tapi aku indah pandai, okay, tapi apa yang kau buat untuk
address that issue kan. Sebab itu tu balik semula kepada poin tadi lah, tanggungjawab tu, responsibility tu macam tu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua kedua tadi ialah orang yang apa tu namanya, ia keluar lah. Ia bukan macam yang orang yang pertama tadi, yang malu ko, yang aku pandai bercakap dia kurang tak ilmu ko. Ani tak. Ani ia okey. Bah aku mengajar ni di mana. Tapi yang diajarnya ialah bukan yang diperlukan terpulang. Orang perlu ilmu ibadat. Orang perlu ilmu macam mana sembahyang, macam mana puasa. Tapi diajarnya baca zikir Ani. Contohnya. So Ani satu kelompok yang lain lagi kan? Ani macam mana ni? Artinya diorang sudah melangkaui satu step bah, which is diorang sudah mau rela keluar ke masyarakat itu. Tapi ada satu isu lagi kan. Isu diorang dari segi isi dan penyampaian itu. Maksudnya isi penyampaian lah. Penyampaian itu lain cerita lah. Isi penyampaian maksudnya. Artinya apa yang material dan makna yang diorang sampaikan kepada masyarakat itu. Pemilihan. Material yang diorang sampaikan kepada masyarakat itu. Balik semula kepada perbincangan tadi kan. Seperti mana dari perspektif seorang student, ia perlu tahu prioritinya jua. Maka benda yang sama sebenarnya sepatutnya terjadi dan berlaku bagi seorang yang mengajar itu. Artinya bagi yang mengajar dan berkhidmat kepada masyarakat, ia sepatutnya menyuap masyarakat itu dengan apa yang diorang perlukan, bukan apa yang diorang mau. Betul tak? Ia ada dua perkara tu. Artinya mungkin masyarakat mau, kami mau belajar Ani bah. Kami mau belajar Ani. Kami mau tahu pasal Ani. Tapi persoalan utamanya dulu yang kita ni sebagai student ataupun orang agama ni perlu bincangkan dulu ialah, ataupun perlu fikirkan, benda ni diorang perlu ke tidak? Kah ada benda yang lebih diorang perlu dulu? Artinya, contohnya lah, kita ni berada dalam masyarakat contohnya, dan kita ni tahu masyarakat itu belum pernah belajar akidah contohnya. Belum pernah belajar ilmu fiqh ibadat ni contohnya. Tapi adakah tadi kan datang ke masyarakat itu dan tiba-tiba mengajar sirah? Kan? Adakah tadi kan datang kepada masyarakat dan masyarakat itu dan tiba-tiba mengajar tafsir? Indah lah. Artinya kita ni mesti tahu apa prioriti bagi masyarakat ni kan. Artinya mesti kita ni lihat apa yang diorang lack. Dan berdasarkan kepada kacamata ilmu agama ni. Artinya fardu ain diorang sudah ke in the past semua. Artinya fiqh ibadat diorang macam mana? Diorang pergi ibadah atau adakah semuanya sudah sempurna? Kalau belum, dan artinya masih ada kewajipan untuk kita ni turun dan mengajarkan cara ibadat yang lurus. Artinya mengajarkan fiqh ibadat contohnya. Dia semestinya mengajar fiqh ibadat itu dengan kita ni mengatakan kelas fiqh ibadat. Walaupun indah lah. Walaupun indah. Artinya in terms of penyampaian dan metodologi penyampaian lah maksudnya. Itu mana saja. Contohnya saja. Diorang terbiasa dengan ceramah. Contohnya. Macamnya Amin dah berapa banyak pengajian kitab ni contohnya lah. Kami dah berapa kan belajar kitab ni boring. Kami mau ceramah. Dah apa ceramah. Tapi ceramahnya setiap minggu atau isinya masih masih hukum akam berkaitan fiqh ibadat. Tapi diolah saja supaya orang masyarakat ini dia melihat itu sebagai satu perkara yang boring, malah atau perkara yang orang suka. Tapi sebenarnya perkara yang sama. Dari segi isinya sama, tapi caranya saja, cara mengolah itu saja berbeza. Ada masyarakat contohnya, misalnya suka yang calik-calik. Contohnya, boleh, cubalah. Ataupun macam ada orang mungkin dia suka cara yang tradisional contohnya. Dia suka macam duduk di masjid, berhadapan di masjid contohnya, membaca kitab, ceramah. Dia suka yang sophisticated sikit. Diorang mau duduk di kelas contohnya ada slide dan lain-lain. Boleh. Artinya diaplikasikan saja ilmu itu mengikut kepada keperluan masyarakat itu, dan kalau boleh dijadikan ia sebagai satu benda yang accessible pada diorang lah, yang diorang rasa selesa. Sebab akhirnya tujuan ataupun objektif kita ni ialah untuk mendidik masyarakat. Artinya secara tidak langsung kita itu sebenarnya sebagai servant lah, ahli khidmat arah habis diorang. So kita ni terpaksa accommodate untuk diorang. Artinya tadi dia rapat kan yang kita ni kalau belajar ilmu macam ni mesti
cara cuma ni saja. Mesti bersila. Mesti bersila saja. Ya, Kita kalau mesti bersila, orang yang indera dua bersila berfikir 2-3 kali tu. malah 5 kali kan. Atau dia fikir langsung. Dan dia orang bersila, bahan takut datang. Dah berlakon ni. Awak, ya. Kita ni sebagai pendidik, untuk tuan bakal pendidik, kita ni mesti ada humbleness sedikit lah dalam menghadapi masyarakat. Sebab di akhirnya objektif kita ni ialah untuk mendidik masyarakat ni. Dia kira apa saja caranya lah. Yang penting diorang tahu. Yang penting sekurang-kurangnya fardu ain diorang lapas. Atau mun diorang kan datang berlimpang, ya akunya mun kan belajar ni mesti aku berlimpang ya. Mun indah aku mau berlimpang tu dulu kita. Yang penting kita tahu ni ilmu ni terhasil dulu awak. Artinya yang perkara lain selain itu, artinya perkara-perkara yang berbentuk macam kebisayan sahaja. Artinya perkara-perkara yang bisai sahaja, tambahan lah, bonus. Atau boleh pelan-pelan dididik selepas satu. Tapi itu lah yang objektif utama tu. Ilmu fardu ain tu. Ilmu yang sepatutnya diorang tahu, yang akan ditanya di akhirat tu. Itu dihasilkan. Satu. Okay. Tapi juga macam yang indah pasti, tapi kedengar-dengarnya lah. Dengar-dengarnya lah. Ini payah dengar-dengar ni. Orang agama masa ni secara umum lah, indah kira di mana. Okay. Suka datang kepada masyarakat dengan topik-topik yang menarik Okay. yang orang bombastic, semata-mata untuk menarik saja. Okay. Tapi sudah sampai sama saja, ulang. So ia akan menimbulkan satu kesalahfahaman tu lagi. Kan macam masyarakat anticipate sudah something, kan sudah. Okay, contohnya lah, kita ini belajar pasal fikih, apa yang bombastik kira kan, mengenai misalnya urat-urat binatang. Okay. Urat-urat binatang. Okay. Kali tahu-tahu sudah sampai sana ceritanya macam-macam. Ataupun digorengnya. Itulah, itu bahasa lah. Bahasa pasar je lah. Bahasa pasar lah, digoreng, ditiun-tiun, supaya seolah-olah bunyinya macam ceramah agama. Dan ni macam satu kekeliruan lah juga. Dan masalah lah juga. Ia menimbulkan untuk kekeliruan dan salah faham. Macam tiba-tiba ada contohnya yang berkaitan dengan medical misalnya. Psikologi. Mental health. Kan? Kita ni sebagai orang agama, kita ni tahu batas kita ni di dalam untuk menyampaikan apa yang berkaitan dengan perkara tu. Kita ni tahu batas kita ni, apa yang perlu kita sampaikan dan apa yang tidak perlu. Ganya masalahnya apabila kita ni mula bercakap tentang apa yang bukan kita ni tahu. Medical misalnya. Kita ni cakap pasal macam ubat-ubatan tu misalnya, apa itu ini, Panadol, paracetamol, ubat. Lah artinya sampai menimbulkan sehingga menimbulkan satu kerenggangan di antara orang agama ni ataupun orang yang di dalam bidang ni kan, yang menyampaikan ni dengan bidang yang lain, tapi dalam konteks ni orang medical lah contohnya kan. Itu tu seperti mana kita ni berucap, orang yang ada keahlian dalam ilmu agama, dia boleh hantam-hantam sekali-sekali bercakap pasal ilmu agama. Ia works both ways bah. Artinya orang yang ada keahlian dalam mana-mana bidang pun, terutama agama, tapi bidang lain sama juga, medical, psikologi, ekonomi, kalau ia ada keahlian dalam bidang itu, dan ia tidak berhak pun kan memandai-mandai cakap pasal benda tu kan. Walaupun dia orang agama. Artinya mesti tahu kadar diri masing-masing itu. Artinya rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Allah Ta'ala merahmati orang yang tahu kadar dirinya, tahu ia punya levelnya tu lah. Artinya ia tahu ia orang agama dan ia tahu bidangnya. Ia tahu bidangnya macam pasal akidah. Okey, ia akan ulas dalam bidang itu sahaja. Adakah boleh dan adakah patut ia mengulas dari sudut lain, dari sudut sains contohnya, sedangkan ia ada ilmu dalam bidang itu? Ia mengulas dari sudut psikologi, ia punya ilmu dalam bidang itu. Adakah patut dan
benda tu terpuji, indah, malah tu benda yang tercela. Sama juga macam Ruwaibidah tadi tu kan. Artinya ia bercakap mengenai satu perkara yang dia tahu dan ia malah menyesatkan orang. Dan ini implikasinya ialah tu tadi, kerenggangan tu. Kerenggangan di antara orang agama dengan orang yang dalam bidang lain ni. Artinya seperti mana kita ni macam marah. Orang dalam bidang agama marah ni. Kalau ada orang bidang lain yang ada background agama bercakap pasal agama. Yes. Yang tadi yang teman-teman ni, ia bukan background agama. Ia pemandai-mandai. Pengacang contohnya. Maka kita ni pun sama juga. Dalam bidang agama, tadi mesti tahu kita ni punya kadar tu. Kita ni ada background dalam bidang medical. Bahagian dengan pasal medical. Marah juga doktor tu. Kan? Kita ni bukan dalam bidang psikologi. Cakap pasal psikologi. Marah juga orang psikologi tu. Tadi ada background dalam bidang ekonomi. Cakap pasal ekonomi. Orang ekonomi akan marah. Dan orang akan point out tu mana kesalahannya. Kan? Dan itu akan memborokkan lah orang agama ni. Terpulang di kalangan masyarakat lah. Macam cawir aja. Padahal agama kita ni mengajarkan kepada konsep atau konsep mengetahui kadar diri masing-masing. Dan hanya bercakap pada benda yang kita tahu. Yes. Kan? Itu sebagian daripada ajaran agama kita ni. Itu supaya indah antam-antam tu. Supaya semua benda yang kita cakap tu ada justificationnya dari segi ilmu tu. Tapi mun orang buat macam tu ataupun mun tani buat macam tu, dan mana perginya hormat dan nilai ataupun keagungan agama tu. Tak ada. Artinya malah akan menarik dan menyebabkan orang mula jauh daripada agama. Yes. Kan? Which is implikasi yang sangat buruk lah sebenarnya. Macam biasalah apa kalau dari sudut perubatan lah, ni pernah aku dengar lah dari negara luar lah barangkali. Kalau patah ubat bagi segala penyakit ialah habatus sauda. Kan? Sekali masalahnya dipukul rata semua dan bahkan orang medical sendiri sampai mengatakan perkara tu indah lurus lah. Walaupun kita tahu itu hadis itu hadis. Tapi perlu juga kita ni tahu penerangan lah kan bagi hadis itu. Hendakan patah tulang pakai habatus sauda bersambung. Ini sebenarnya benda yang kalau tadi lihatlah syarah kepada hadis satu. Contohnya syarah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lah akan hadis satu. Tadi kan dapat melihat bahawa seperti mana kita ni tahu dalam nas-nas ni, Quran dan sunnah ni, ia ada amnya, ia ada khasnya, ia ada mutlaknya, ia ada muqayyadnya. Artinya ada semua nas yang am atau yang umum atau stay umum. Malah kadang-kadang ada yang punya beberapa dalil eksternal, dalil lain yang mentaksis ia, mengkhususkan ia. Maka kalau terlihat kepada hadis satulah secara spesifik ini, hadis yang disebutkan tadi. Tadi lihat syarah Ibn Hajar Asqalani mengenai hadis satu. Tadi kan lihat bahawa dikhususkannya lagi. Artinya walaupun dalam hadis itu umum, artinya habatus sauda ubat bagi segala penyakit kecuali mati dan tua. Seingatku Imam Ibn Hajar masih mengkhususkan lagi, masih dikhususkan, artinya individu semua. Ada jenis-jenis penyakitnya yang ubatnya habatus sauda. Dan ini sama sekali bukan mendustakan hadis itu. Sebab ada orang fikir bila mana dia cakap macam tu, tadi telah mendustakan hadis ataupun tadi telah mendustakan Nabi SAW. Artinya macamnya awak berani orang anda percaya hadis dan macam ni. Bukan. Malah tu gaya bahasa dan uslub memahami nas Al-Quran dan Sunnah yang diambil dalam usul fikih. Seperti mana kita akan mengambil literal semua hadis dan semua nas kan. Artinya terbuatnya hadis-hadis mengenai akidah. Kita ni sadar benda tu, bahawa kita ni dapat ambil semua nas itu secara literal, cuma itu saja. Dan indah dikira sebagai mendustakan nas kalau kita ni mengatakan yang nas ini telah ditaksis, nas ini telah ditakyid. Maka sama je dalam bidang ni, dalam benda ni, dalam benda-benda cuma ni. Artinya dalam contoh tadi itu, ia am yang telah dikhususkan dengan dalil luar. Contoh, adakah tadi kan mengatakan Imam Ibn Hajar itu telah mendustakan Nabi? Of course tidak. Artinya adakah tadi sanggup dan tersuruh mengatakan cuma itu? Indah. Malah anda pun dikira sebagai mendustakan. Tani mengatakan bahawa hadis itu benar, cuma ia hadis yang ditaksis, cuma itu. Ia indah kekal pada keumumannya itulah, cuma itu. Itu yang perlu difahami. Dan cuma itu juga yang benda lain lah. Artinya itu dalam bidang medical kan. Artinya
benda ni medical ni, kenapa dari tadi kita ni contohkan medical sebab Ya mudah dia lah dipergunakan, mudah dipergunakan oleh orang agama sendirilah malangnya cuma tu. Mau tidak mau tadi terpaksa menghormati juga disiplin ilmu perubatan itu lah sendiri. Macam tu. Artinya daripada poin-poin itu kan, kesimpulan yang aku dapat ialah jangan kita ni apa bahasa Melayunya betray, mengkhianati kepercayaan yang dibagi oleh masyarakat kepada kita ni as students. Kan kita ni cakap tadi di antara durang punya keraja kan durang indah mampu untuk belajar, durang indah dapat ada capacity kan untuk belajar lebih mendalam untuk menggalas tanggungjawab fardu kifayah tu, dan di antara tugas durang ialah memberi ruang bagi kemudahan, senangkan bagi kalau ada tempat, sediakan tempat masyarakat kita ni belajar apa itu ni. Tapi apabila berlaku perkara-perkara macam ni ia indah secara langsung ataupun secara langsung mengkhianati kepercayaan yang dibagi oleh masyarakat. Dan apabila kita ni mengkhianati kepercayaan yang dibagi oleh masyarakat itu, maka ia akan memburukkan image agama itu sendiri Jara durang itu indahnya sama juga ada bual sama juga setahu ya. So durang akan pukul rata lah. So lepas itu kalau tak ada benar guru yang benar-benar mengajar yang bagus pun durang akan tidak percaya. Ya, pandang sirong sudah dari awal lah. Dan itu akan memburukkan, bahkan merosakkan agama itu. Kan? Sehingga durang boleh jadi indah lagi percayalah. Ya, benar. Mana lagi dengan kisah-kisah orang guru-guru yang melakukan perkara-perkara yang indah sepatutnya pada penuntutnya. Kan? Sebagaimana turuknya tu ia mengkhianati daripada segi aturan, apalagi dari segi ilmu yang disampaikannya tu. Dari segi disiplin ilmu. Pasal ilmu itu sendiri adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Jadinya berani kan indah kita ni kan mengkhianati sebenarnya amanah yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Ya. Masya Allah. Setuju. Okay. Setuju. Jadi to make it short, kesimpulannya ataupun yang kita ni dapat ambil sini poinnya ialah sadar dirilah. Semua orang mesti sadar diri. Orang yang bukan dalam bidang agama, yang mungkin dia dalam bidang lain lah, contohnya ia mungkin pakar dalam bidang lain, tapi ia bukan ada background dalam bidang agama, maka ia perlu sadar diri untuk masih tunduk kepada ulama yang berada dalam bidangan ni. Dia tidak boleh sekati-sekati bercakap pasal agama antam-antam, sekati-sekati mengomen ataupun membagi apa-apa pendapat lah, opinionnya dalam hukum agama ataupun masalah-masalah agama. Artinya walaupun contohnya ia itu orang yang pakar dalam satu-satu bidang, ia pakar dalam fizik ke tu, pakar dalam kedoktoran ke tu, tapi selagi mana ia indah receive proper training dalam ilmu agama, dan ia masih orang awam dalam bidang agama, dalam masa yang sama it works both ways juga. Orang agama yang ada proper training dalam bidang lain, ada proper training dalam medical, ada proper training dalam contohnya ekonomi, ada proper training dalam politik, diorang pun mesti sadar diri juga bahawa diorang tu orang awam dalam ni bidang-bidangan ni, walaupun diorang ulama dalam agama dalam ilmu-ilmu Islam. Cuma tu walaupun diorang pakar dan mahir dalam ilmu Islam, tapi tidak menafikan yang diorang tu masih orang awam dalam ilmu-ilmu lain. Seperti mana orang tadi yang mahir dalam ekonomi contohnya, ia masih orang awam dalam fikih contohnya, ataupun dalam akidah, ataupun dalam tasawuf dan lain-lain. Cuma tu. So bagiku kaedah simpelnya lah sadar diri lah, basically sadar diri di mana kita punya level dalam satu-satu bidang tu. Dan aku melihat juga untuk kita ni damage control lah hal ya, supaya indah berlakunya apa nama itu memandai-mandai di dalam apa saja bidang atau kan, ialah untuk bersatu kan, para tulab, para guru-guru, ustaz apa tu bersatu, apa namanya, membuat sebagaimana yang kita ni laung-laungkan lah sebelum ni dalam episode sebelum ni, ialah untuk kita ni bercantum supaya apabila datang persoalan atau kan, datang persoalan daripada bidangan ni yang berkaitan dengan bidangan ni, tapi kita ni indah pandai jawab, so kita ni boleh apa nama itu rujuk
kepada orang yang kita ni tahu. Sama ada kita ni akan menolong menjawabkan, lepas kita ni merujuk, ataupun kita ni passing saja. Passing saja. Dan itu bukan satu yang memalukan lah sebenarnya. Macam mana ada di antaranya yang melihat Indah pandai menjawab ataupun Indah terjawab itu sebagai aib lah. Hanya Indah pandai terjawab sertanya. So sebenarnya Indah pun memalukan. Yang bagi malu sebenarnya kalau menjawab tapi salah. Terus menjawab antam-antam. Dan digoreng-goreng lah. Digoreng-goreng tapi ketara. Orang tahu. Artinya orang dalam ahlinya tahu. Itu lebih memalukan sebenarnya. Malah salah satu nasihat ulama salafus soleh dulu ialah wariskan arah anak murid kamu ilmu Indah tahu tu. Artinya yang ni ilmu untuk mengatakan dia tahu bila mana kamu Indah tahu. Kan artinya macam kisah Imam Malik yang famous tu, ditanya beberapa puting soalan, hanya jawab 2 saja. Sekali macam orang tu jauh-jauh kami datang, yang kau jawab 2 kan. Cakap kita orang semua. Kau kita siapa orang semua yang Imam Malik dia tahu. Artinya untuk mengajarkan orang itu bahawa kalau dia tahu, cakap dia tahu. Beritahu yang kita itu dia tahu, dan mungkin dikatakan okay, aku dia tahu, aku akan rujuk dulu. Aku akan tanya dulu kepada orangnya. Dan kalau aku dapat jawapan, aku akan beritahu. Atau surungkan, boleh juga disurungkan. Dalam bab ni aku dah tahu, cuba kau tanya lah Ustaz Fulan ataupun Syekh Fulan yang dalam bidang itu. Itu aku rasa satu perkara yang perlu diajarkan juga arah masyarakat, supaya artinya masyarakat pun tahu, dan masyarakat ada rasa hormat arah Indah tahu itu sendiri. Kan artinya mana juga Indah kadang masyarakat melihat bahawa Indah tahu itu satu aib. Kalau selama ni diorang dimomokkan ataupun didoktrinkan bahawa mesti semua tahu. Mesti seorang yang ustaz ni ataupun ulama ni semua dia tahu. Sehingga kalau ada satu yang dia tahu, yang dia tahu. Dia pandai contohnya. Padahal perkara itu perkara normal sebenarnya. Dan kalau tadi normalize benda tu, dia normalize bahawa tadi dia tahu ataupun dia pasti, kita ni hold dulu, tadi cakap dia tahu ataupun dia pasti, dan tadi akan balik semula nanti menjawab soalan itu, dan benda tu didapati arah semua orang ataupun hampir ke semua tenaga pengajar, dan lama-lama orang akan faham bahawa rupanya cuma tu ia punya kaedahnya sepatutnya. Cuma tu yang sepatutnya dibuat kalau tadi dia tahu. Ataupun malah itu yang tadi expect dari diorang, dan akan timbul rasa hormat yang baru arah orang-orang agama ni. Dari segi diorang ni kalau kan menjawab, diorang akan pastikan dulu. Macam tu. Artinya tadi mau cuma tu orang punya view arah orang agama ni. Artinya bukan jenis yang antam-antam. Artinya Indah jarang kita ni mendengar contohnya doktor dalam bidang medikal mengatakan, tunggu aku mesti buat kajian dulu. Benda tu benda yang dalam bidang lain benda yang normal sebenarnya. Artinya macam kadang dihadapkan dengan persoalan-persoalan tertentu, atau doktor yang paling handal pun, spesialis pun kadang akan cakap dalam bab ni mungkin aku mesti do further research lagi. Kan? Rujuk dulu. Aku akan rujuk dulu. Aku akan do further research dulu. Aku akan pastikan lagi. Itu benda yang biasa dalam bidang lain. Kenapa benda tu berlainan dalam bidang agama? Patutnya sama. Malah agama lebih sepatutnya, sebab ia berkaitan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala kan. Yang mana hatta kalau kita ni contohnya cakap pasal medical depan doktor, sekali tadi salah, tadi malu apatah lagi macam tadi cakap pasal hukum-hukum Allah Ta'ala di hadapan Allah Ta'ala yang maha melihat dan maha mendengar, dan maha melihat, dan tadi salah ataupun tadi antam-antam, lagi beri malu sebenarnya kan. Suatu aku rasa perlu di-create lah awareness itu, sama ada di kalangan student atau di kalangan masyarakat sendirilah. Macam tu. Dan menarik juga. Dan menarik juga, lepas kita ni cakap pasal ilmu yang patut didahulukan, kan? Lepas tu tanggungjawab yang patut dipikul oleh orang yang menggalas tanggungjawab fardu kifayah tu kan. Tulabul alim, para ulama, para asatizah. Mungkin juga soalan yang akan timbul ialah macam mana memilih guru yang bersesuaian dengan kita ni, ataupun yang boleh memenuhi kehendak masyarakat itu. Kita ni sudah pernah cakap secara indah langsung lah. Artinya yang perlu disampaikan pada para masyarakat ialah
ilmu fardu ain yang didahulukan. Tapi juga menjadi persoalan ialah kan masyarakat ia bermula dengan kosong misalnya, Indah tahu yang mana bisa, yang mana buruk. So macam mana sebenarnya diorang akan memilih guru atau, dan perbincangan mengenai guru ini ataupun cara-cara memilih guru ini ataupun kriteria yang patut ada pada guru, itu perbincangannya panjang pula ya tak ada Ustaz. Dan itu rasanya Indah cukup di episod ini. Dan kita ni mungkin menunda perbincangan itu di episod-episod yang akan datang lah. Bukan juga episod seterusnya ni lah. Mungkin ke episod seterusnya. Tapi stay tune. Stay tune lah, insyaAllah. Dan rasanya cukup kali. Ya, cukup untuk episod kali ni. Kesimpulannya ialah sadar diri. Sadar diri lah. Sadar diri artinya masyarakat sadar diri role-nya sebagai masyarakat. Student sadar diri role-nya sebagai student dan tanggungjawabnya. Dan orang agama, asatizah pun sadar diri apa yang sepatutnya diorang bagi dalam masyarakat, dan apa benda yang diorang boleh touch, apa benda yang diorang sepatutnya serahkan kepada yang ahlinya. Macam itu. Dan untuk tambahan juga selain daripada sadar diri, jangan khianati kepercayaan. Jangan khianati hati ini. Jangan khianati kepercayaan yang dibagi oleh masyarakat kan. Sebagaimana kita ni Indah mau mengkhianati juga kepercayaan yang dibagi oleh kawan kita ni, kepercayaan yang dibagi oleh indung kita ni. Jangan kita ni khianati kepercayaan yang dibagi oleh masyarakat kita ni. Bahkan sebenarnya lebih utama ialah jangan kita ni khianati amanah yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita ni. Dan untuk akhirnya itu saja kali. Seperti biasa, kalau ada apa-apa input, komen, kritikan, bantahan dan suggestion dan suggestion untuk topik, cadangan untuk episod seterusnya, apa yang patut ataupun bolehlah kami bincangkan. Apa yang kita ni mungkin ada masalah di kalangan kawan-kawan kita ni yang belajar di masa ni kan. Mungkin ada permasalahan diorang. Boleh tanyakan. Boleh. Dan kita ni akan sama-sama bincangkan di dalam podcast ni yang mana sesuai lah. Yang sesuai. Yang tidak sesuai DM je. Okay. So sebelum itu leluhur membuka link dalam diorang punya link tree. Link apa? Link NGL. Supaya anonymous message. So masuk saja arah link ke arah bio kami di IG itu, dan akan ada anonymous message sana. Masuk sih sana. So bis kita boleh antarkan apa sajalah yang bis kita akan antar dalam itulah. Setakat ini kami hanya menerima kiriman daripada bot. Lurus. Jadi jangan bimbang. Bis kita boleh antar apa sajalah, dan kami sedia untuk menerima dan membaca dan mempertimbangkan lah. Kalau susah rasanya pakai NGL itu, DM saja straight kali ya. Pun boleh juga. Agaknya kerapatan dah tak? Saja. Bagus juga. So ada transparent. Sikit. Ada transparansi. Okay. So sadar diri, jangan khianati. Dan untuk akhirnya seperti biasa, jangan khawatir para tulabul ilm. Kerana bis kita Indah akan walk alone, dan kita ni akan sentiasa berpegang kepada Victoria Concordia Crescent, victorious through harmony and glory. Masih belum ada orang yang glory. Tidak apa-apa. So itu saja kali. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang akan datang bersama Leluhur Podcast yang dibawakan oleh Leluhur Research Team. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Dennis Bar Cafe di QLab kerana membagi ruang dan peluang untuk kita ni recording special episode kali ini. Special lah. Special ni emergency. Episode emergency. Okay. So itu saja kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye bye.